Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita sambung kepada tajuk Sunanu Akdin Nikah. Sunat-sunat pada melaksanakan akad nikah. Okey. Apakah sunat-sunatnya kalau kita nak melaksanakan nikah yang kita sunat melakukan perkara tersebut? Maka di sini dia kata wali akdiz zawaji sunanun. Dia kata bagi akad nikah itu dia ada perkara-perkara sunat. Yustahabbu al-ityanu biha, sunat dilakukan ataupun dibawa ataupun dilaksanakan perkara sunat tersebut ta'ziman li hadza al-aqdi, sebagai untuk nak mengagungkan, nak membesarkan, nak menunjukkan hebatnya akad tersebut, wa idharan lahu, dan untuk nak menzahirkan supaya nampak akad tersebut adalah satu akad yang hebat. Kerana kita banyak buat akad. Ni kita akad jual beli, akad sewa, beli tanah, beli rumah, beli kereta, itu akad semua sekali. Akad nikah juga adalah akad. Namun di sini akadnya adalah akad yang sungguh besar. Kan? Yang disebut dalam Quran mitsaqan ghalidha. Satu ikatan yang begitu keras. Maksudnya akad yang begitu besar sekali. Maka apabila satu benda tu hebat, maka kita kena laksanakannya, kita sempurnakannya dengan begitu hebat sekali. Okey, wa min hadhihi sunani ma yali, di antara perkara-perkara sunat tersebut adalah sebagaimana berikut. Awalan kaunul aqdi fil masjidi. Ini apa yang disebut oleh ulama. Banyakkan ini dipetik daripada kitab-kitab ulama Syafi'iyah. Pertama dia kata akad tersebut dilaksanakan di masjid. Itu yang pertama. Kemudian kaunul aqdi awalan nahari wa yaum jumu'ah. Kemudian dia kata akad tersebut dilaksanakan pada awal-awal siang. Awal siang. Kerana siang ni bermula daripada subuh sampailah tenggelam matahari. Itu kira siang lah. Maksudnya dilaksanakan pada awal siang dan pada hari Jumaat. Kenapa dia kata wadzalika in qasada kasratan nas la siyama al ulama was-salih la siyama al ulama was-salihin. Kan? Jadi dia kata tujuannya dilakukan akad tersebut pada awal siang hari Jumaat, kan? Dia kata dia kalau tujuannya adalah untuk nak supaya ramai datang. Ramai datang menyaksikan akad tersebut, terutama sekali para alim ulama dan orang soleh. Tapi dia kata idza aqada akibat Jum'ah fa ta'khiru ila hadzal waqti huwa al-aula. Tapi dia kata kalau dilaksanakan akad selepas Jumaat, maksudnya masa tu pula ramai pula. Dia kata ni sebenarnya bergantung kepada suasana keadaan setempat, dia kata. Maka dia kata fatakhir ila hadzal waqti huwa al-aula. Maka melewatkan akad tersebut kepada waktu itu, maksudnya selepas hari Jumaat, selepas solat Jumaat, maka itulah lebih aula. Dia kata masa itulah yang orang paling ramai, khususnya para alim ulama dan orang-orang soleh. Jadi asasnya dilakukan pada siang hari ini kerana supaya orang ramai datang tengok. Ramai orang tengok, dan hari Jumaat ni adalah sebaik-baik hari dan satu minggu. Dia tengok, ada yang buat sebelum Jumaat, ada buat selepas Jumaat. Walaupun dalam konteks kita sekarang ni mungkin bergantung kepada waktu juru nikah, kan. Tapi tengoklah mana yang paling, kalau nak ambil kedudukan ramai datang, dan juga alim ulama tu bila mereka banyak muncul. Kalau ada kata lepas Jumaat tu mereka mudah, maka lepas Jumaat lah, lepas semalam Jumaat lah, itulah yang paling baik sekali. Kemudian kaunul akdi fi Syawal. Kemudian akad itu dilaksanakan pada bulan Syawal. Maksudnya akad nikah ni pada bulan Syawal. Kemudian yustahabu istitabatu syuhudi wal masturin qabla al-akdi ihtiyatan wa istizharan. Dia kata sunat minta taubat saksi-saksi yang masturin, saksi-saksi yang tidak diketahui statusnya, sama ada dia itu adil ataupun tidak adil. Qabla al-aqdi, sebelum akad, ihtiyatan, sebagai mengambil sikap berhati-hati, wa istizharan, dan untuk nak zahir, nampak jelas mereka ni adalah seorang yang adil. Kerana kita tahu salah satu daripada syarat saksi itu adalah adil. Jadi oleh kerana kebanyakan manusia sekarang ni, mereka ni sebenarnya tidak jelas status dia, sama ada dia adil ataupun tidak adil. Jadi untuk nak memastikan jelas mereka ni adil ketika akad tu dilaksanakan, maka di sini mintalah mereka tu bertaubat.
sebagai mengambil ihtiyatan, sebagai mengambil langkah berhati-hati supaya betul-betul mereka tu adil dan istizhar dan nak nampak zahir lah, mereka tu betul-betul adil. Tapi biasanya kalau kita tengok dekat kita ni, akad nikah ni, biasanya dia juru nikah ni, dia tak adalah suruh dia tuju pada dua orang tu supaya mereka ni bertaubat kan. Tapi biasanya Tok Imam ataupun juru nikah dia akan minta semua orang sekali bertaubat. Supaya istighfar ramai-ramai kan. Supaya istighfar ramai-ramai, istighfar astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Sebenarnya dia ditujukan kepada dua orang saksi itu sebenarnya. Tapi tak adalah, takkanlah dia nak sebut dua orang saksi supaya bertaubat. Dia mungkin boleh membawa malu jugalah pada mereka berdua. Jadi dia suruh taubat semua sekali yang hadir pada majlis akad nikah tersebut. Okey, tapi sebenarnya ditujukan kepada dua orang saksi itu saja sebenarnya fokusnya. Okey, supaya nak pastikan bahawa pada sebelum dia akad nikah, maka dua orang saksi tersebut dikira sebagai adil pada ketika itu. Okey, wa kadzalika yustahabu istitabatu wali qabla al-aqdi ihtiyatan. Dan begitu juga sunat minta taubat daripada wali sebelum akad sebagai mengambil langkah berjaga-jaga. Ini pun sama juga isu dia. Dan maknanya apabila wali juga berada dalam majlis akad tersebut dan juru nikah suruh bertaubat semua sekali, istighfar semua sekali, maka termasuklah wali. Ini juga mengambil sikap ihtiyatan kerana kita tahu syarat yang disebut oleh ulama bahawa wali itu mestilah seorang yang adil. Okey. Kemudian al-khutbatu qabla aqdi zawaj, dan seterusnya berkhutbah sebelum akad perkahwinan. Wa hadhihi khutbatu mustahabbatun min qibali zawj aw na'ibihi. Dia kata khutbah ni sunat dilaksanakan oleh pihak suami ataupun naib suami, wakil kepada suami. Maksudnya kalau ikut hukum asalnya sunat dilakukan oleh suami ataupun wakil suami. Tapi yang berlaku kat kita sekarang ni biasanya dia tidak dilakukan oleh suami, tidak dilakukan oleh belah isteri, tapi dilakukan oleh juru nikah. Juru nikah. Okey, wa dzalika lima ruwiya an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mawqufan wa marfu'an. Hari mawquf dan hari marfu'. Qala idza arada ahadukum an yakhtuba li hajatin min nikahin wa ghairihi. Dia kata jika salah seorang daripada kamu itu dia nak berkhutbah kerana ada hajat. Nak bercakap lah kerana ada hajat, sama ada melibatkan nikah ataupun selain daripada nikah, maka falyakul hendaklah berkata, dia kena sebut innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Inilah dia punya mukadimah khutbah, kemudian dia bercakaplah. Biasanya kita dengar kat kita ni juru nikah akan memberi nasihat-nasihat lah yang berguna kepada pasangan pengantin dan juga kepada keluarga pengantin. Okey, seterusnya sunatnya ad-du'a li zawjain. Doa kepada pasangan suami isteri yang baru sudah berkahwin tersebut. Jadi wa yusannu du'a li zawjaini inda zawaj. Maksudnya sunat berdoa kepada pasangan suami isteri ketika mereka berkahwin. Maksudnya selepas mereka berkahwin, sunat kita berdoa kepada mereka. Wa dzalika lima rawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a. Maksudnya da'a lahu bir rafa' ay ilti'am wa jam'i asy-syamli. Maksudnya sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila Nabi SAW nak berdoa kepada seseorang itulah dengan ar-rifa'. Ar-rifa' ni maksudnya serasi, satu hati kan, supaya serasi lah antara pasangan suami isteri tersebut kan. Maksudnya Nabi nak berdoa kepada insanan. Idza tazawwaja. Idza tazawwaja Nabi kata barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Tu kan. Jadi inilah doanya ni biasanya ramai orang tahu dah ni kan.
Tapi riwayat dia pelbagai kan. Jadi ini adalah daripada riwayat riwayat Tirmizi, Abu Daud dan Ibnu Majah. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Dan seterusnya sunat i'lanu aqdiz zawaj. Mengiklankan akad perkahwinan. Masa akad tersebut kena maklum. Wa idharu farah fihi bidarbid duf, dan menzahirkan kegembiraan pada akad tersebut dengan dipukulkan kompang. Kat kita ni kompang lah kan. Tapi dekat amalan dekat kita ni masa akad nikah ada ketuk kompang pun. Biasanya pada majlis walimah tu. Okey, yustahabu i'lanu aqdiz zawaj. Sunat mengiklankan, mengisytiharkan akad perkahwinan, wa ijtima'an nas alaihi, dan manusia berhimpun padanya, wa yukrah israruhu, dan makruh menyembunyikan akad perkahwinan. Okey. Jadi biasanya kat kita ni, biasanya memanglah masa akad nikah ni, ramailah saudara mara datang kan, kawan-kawan, pasangan lelaki dan juga pasangan perempuan. Kama yustahabu izharu farah wa darbud daf wa darbud dufi wa ghina'ut tayyibi alladhi yatadammanu al-ma'na al-hasana al-karim. Sebagaimana sunat juga, sebagaimana sunat menzahirkan kegembiraan itu dan mengumpul dan mengetuk kompang, dan juga lagu-lagu yang baik yang mengandungi makna-makna yang baik dan mulia. Jadi lagu-lagu baik samalah. Rawa Ibnu Majah an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'linu hadzal nikah wadribu alaihi bil ghurbal. Maksudnya iklanlah, isytiharlah pernikahan itu dan pukullah atasnya, maksudnya pukullah dengan sebab kahwin ini dengan ghurbal. Ghurbal ni maksudnya aduf. Aduf maksudnya kompang. Okey. Wa kadzalika yusannul farah. Begitu juga sunat menyatakan kegembiraan, wa izharu bahjah, menzahirkan keceriaan, wallahu syarif al-bari, dan permainan yang mulia dan barik-barik ni maksudnya tidak ada unsur-unsur maksiat lah. Ini masa akad nikah. Amal ghina, adapun lagi alladhi fihi mujun, yang ada unsur-unsur kegilaan, fujur, unsur-unsur yang buruk, syuruh keburukan kan. Wa wasfun lil mahasini wal mafatin, dan menceritakan tentang kecantikan dan kecantikan, khususnya menceritakan tentang kecantikan perempuan, tubuh badan perempuan dan semua sekali kan. Wa itharatan lisyahawati wa gharais, dan juga lagu-lagu yang membangkitkan syahwat dan naluri nafsu kan. Fa innahu haramun bila syakkin. Maka ini adalah haram tanpa syak lagi. Fi a'rasi wa ghairiha. Sama ada ianya dilakukan pada majlis kenduri ataupun yang lain-lainnya. Jadi di sini kalau kita tengok bahawa yang berlaku dekat kita biasanya orang berkumpul sajalah pada masa akad nikah tersebut. Kena bergambar-gambar lebih kurang, tapi biasanya yang jenis pukul kompang ke lagu-lagu yang baik-baik tersebut, ke nasyid semua sekali kan, itu biasanya berlaku pada maksudnya pada walimah. Okey, tapi fokus di sini biasanya masa akad tersebut janganlah disembunyikan. Okey, jadi setakat tu nanti kita akan sambung lagi pada klik yang berikutnya.